الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. ثم أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi beri peluang pada kita sama-sama hidup di atas dunia pada hari ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah Allah matikan kita. Dan kepada Allah jugalah kita akan dikembalikan. Ada orang yang tak sempat nak habiskan Ramadan dia. Antaranya imam di qaryah saya yang meninggal dunia semalam pukul 4.30 petang. Kalau tuan-tuan kenal lah, Imam Sabri lah, Imam Masjid Kelebang Restu. Imam tua dia, imam paling lama lah. Daripada surau bawa ke masjid sebelum masjid siap. Jadi Allah jemput dia semalam, bulan yang mulia. Itu antaranya lah. Dan ada orang yang bangun pagi ni yang sakit. Ada orang yang bangun pagi ni yang macam-macam ujian Allah bagi. Tapi alhamdulillah kita, Allah bagi peluang hidup. Asbahna ala fitratil Islam. Berpagi-pagian kita di atas yang dituntut dalam Islam. Kita tunaikan solat subuh, kita bersahur dan sebagainya. Jadi marilah sama kita doa, mudah-mudahan Allah memberi kekuatan pada kita terus istiqamah beramal sampai kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini bertepatan dengan nuzulul Quran. Jom kita tengok beberapa nama Quran, ta'rif secara muqaddimah pagi ni. Saya tak berhajat nak panjang pagi ni. Ini mungkin ada yang tadarus dan sebagainya. Jadi kita tengok sikit tentang Quran ini secara ilmiah, secara ringkas. Apakah yang dikatakan dengan Al-Quran? Walaupun ramai yang dah tahu, dan saya faham masjid ni pun banyak kuliah ustaz yang mengajar tafsir, dan barangkali sebahagian daripada kita dah tahu maklumat tentang Al-Quran ini. Alhamdulillah. Apa dia Quran? Nama Quran ni ada banyak. Kita tengok nama dulu sebelum pergi pada ta'rif Quran. Antara nama Al-Quran yang Allah sebut dalam Al-Quran dipanggil sebagai Al-Kitab. Al-Kitab dengan ma'rifah, alif lam, yang disebut pada awal surah Al-Baqarah. Kata Allah Ta'ala, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Di situ boleh dua keadaan kita berhenti kan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Satu lagi, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi dua ulama qurra menetapkan ada dua kaedah. Kita boleh Waqaf salah satu dan disambung salah satu. Waqaf pertama dia ada titik tiga kan.
Waqaf titik 3 pertama, titik 3 kedua sambung. Ataupun wasal, titik 3 pertama, titik 3 kedua, waqaf. Sebenarnya di perbahasan waqaf dengan wasal ni dia ada makna daripada segi nahwu sebenarnya. Allah sebut di awal surah Baqarah, zalikal kitab, itulah kitab. Kalau zalika ni dalam bahasa Arab dia panggil ismul isyarah. Ismul isyarah ni maknanya yang kita tunjuk jauh. Zalika. Zalika ni jauh ataupun tinggi. Tunjuk tempat tinggi, itu kan tilkal mirwahah. Maksudnya itu dia kipas, benda yang tinggi, yang atas, yang jauh. Allah sebut Quran ni, Allah sebut zalikal kitab, itulah Quran, maknanya tinggi Quran. Disebut sebagai ulu manzilatih, tingginya martabat Quran ni. Jadi Allah sebut sebagai zalika, itu makna dari segi bahasa. Apa dia Alkitab? Allah namakan Alkitab itu sebagai Al-Quran. Bila disebut Alkitab, Quran. Disebut Alkitab dalam Quran adalah maknanya Quran. Allah sebut la raiba fih, kau diwaqaf di situ, la raiba fih hudan lil muttaqin, yang mana Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya. Dalam Quran itu tak ada sebarang keraguan. Semuanya hak. Quran itu sebagai syifa, ya, kita kena yakin Quran itu sebagai syifa. Quran itu penenang hati, kita kena yakin Quran itu sebagai penenang jiwa kita. Orang dia nak tenang, dia suka cari dunia. Sedangkan Nabi kata, man arada mu'nisa fal Qur'anu yakfih. Barang siapa yang nakkan hiburan, kata Nabi, cari Quran sebagai hiburan kita. Tapi kita cari dunia, dunia dia tak akan menyelesaikan masalah. Allah sebut lagi, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, dengan mengingati Allah ini hati-hati akan menjadi tenang. Cara mengingati Allah adalah dengan Quran. Tidak ada keraguan padanya. Nabi sebut dalam hadis yang lain yang maksudnya perumpamaan, bukan perumpamaan, Nabi letakkan dua orang. Seorang ni yang sibuk berdoa. Sibuk berdoa, macam-macam dia berdoa. Kata dia berdoa 24 jam, dia berdoa pada Allah Ta'ala. Dan yang sebelah ni dia tak berdoa pun, dia baca Quran dia 24 jam. Kata Nabi, orang yang baca Quran tadi nak dibandingkan dengan orang yang berdoa lama dan orang yang baca Quran yang tak berdoa. Ya, berdoa ni kita sebut hajat kita, apa yang kita nak. Tapi orang yang baca Quran ni dia tak sebut apa hajat dia. Allah lebih kabulkan hajat orang yang baca Quran daripada orang yang berdoa. La raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Dan banyak lagi lah tentang qasasul umam, kisah-kisah umat terdahulu yang menceritakan tentang kisah umat yang Allah Ta'ala binasakan, Allah Ta'ala angkat martabat, tentang lelaki-lelaki yang hebat, perempuan yang hebat. Kesemuanya dalam Quran ini la raib atau la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin. Maksud hudan lil muttaqin ni iaitu dalam keadaan Quran ini sentiasa memberi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Itu makna pertama. Makna kedua, zalikal kitabu la raib, tidaklah ada keraguan, la raib, Quran itu tidak ada keraguan, fihi hudan lil muttaqin. Dalam Quran itu keseluruhannya itu memberi hidayah kepada orang bertakwa. Itu makna berhenti awal dan berhenti hujung. Yang berhenti hujung tu ataupun yang sambung berhenti yang di hujung, maknanya keadaan Quran itu sentiasa memberi petunjuk. Kalau berhenti di awal kemudian disambung di hujung, itu menandakan bahawa dalam Quran itu tak ada sebarang keraguan. Itu ulama bahaskan tentang waqaf 3 titik, salah satu daripada keduanya. Jadi Quran ini dinamakan sebagai Alkitab. Ya, dinamakan sebagai Alkitab. Kedua, nama bagi Quran macam kita lah kan. Macam saya, nama saya Syed Muhammad Muzaffar. Kalau orang kampung panggil saya Syed Mus. Ayah saya orang panggil Syed Lan sebab Syed Azlan. Kalau belah-belah sepupu saya di belah utara panggil saya Pak.
Oh, Muzaffar pa je, R tu jadi ain. Kalau sini ada yang panggil saya, ada yang panggil Muzaffar, ada yang panggil Zaid Muhammad. Jadi kita ni pun ada nama banyak. Ada banyak nama. Yang menunjukkan itu adalah kita. Itu belum lagi kampung lagi. Yang nama-nama gelaran. Man lonjong, man pendek, macam tu lah. Orang nak kenal, man mana, man banyak, man mana, sebut man ni. Oh, apa? Man Gidai kan. Dia orang tahu. Itu nama gelaran orang. Quran ada banyak nama juga. Yang pertama Alkitab yang kita sebut tadi. Dan yang kedua, yang ini namanya sendirilah Quran. Quran ni daripada qara'a. Qara'a ni maksudnya baca. Quran ini bacaan. Quran ni benda yang kena dibaca. Quran ni bukan lembaran-lembaran, ya ini lembaran Quran, tapi disebutkan Quran itu benda yang mesti dibaca. Itu dinamakan sebagai Quran. Ta'rif secara umum. Apa kata Allah Ta'ala? Yang kedua namanya Quran. Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu. Apa itu? Iaitu Al-Quran. Dan membuatmu pandai membacanya. Ya. Fa'idha qara'nahu, dan apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Maksud baca Quran ni antara layak ini, kita kena belajar Quran. Ni bulan Quran ni, bulan Ramadan ni bulan tadarus. Dan satu hadis Nabi Ibnu Abbas kata setiap malam Nabi dan Jibril sentiasa bertadarus Al-Quran. Di bulan ni. Itu sebab dalam ayat ni maknanya nak baca Quran ni kena ada orang yang mengajar. Itu sebab saya tak setuju belajar dengan pen ni. Ikutkan kaedah sunnah belajar ni adalah mesti talaqi bil musyafahah. Baca mesti kena guru tu baca, kita tengok pergerakan mulut guru. Kita baca, guru nampak pergerakan mulut kita. Itu baru sunnah tadarus. Itu juga bulan Ramadan. Saya nak khatam Quran 30 juzuk. Sila. Tapi nak sunnahnya tadarus, cari partner. Saya partner dengan dua orang, kita tadarus dua-dua. Saya baca, kamu semak, aku baca. Kamu semak, kamu baca, aku semak. Itu konsep tadarus seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW pada bulan ini. Nama Quran seterusnya yang ketiga yang Allah sebut sebagai Al-Furqan. Apa kata Ta'ala? Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Maha Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Quran kepada hamba-Nya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Apa makna Al-Furqan ini? Membezakan antara hak dan batil. Firqah. Pernah dengar firqah? Firqah ni maksudnya kumpulan. Firqah ni maksud kumpulan-kumpulan. Nak bezakan kumpulan ini dengan kumpulan ini, ada nama firqahnya. Ni firqah A, ni firqah B. Maknanya asing kumpulan ni. Quran namanya sebagai Al-Furqan juga, maknanya membezakan yang mana satu hak, yang mana satu hukum yang wajib kita ikut, yang mana satu batil, hukum yang Allah letakkan yang wajib kita tolak, yang wajib kita tentang. Itu makna di antara hak dan batil yang dipanggil sebagai Al-Furqan. Nama Al-Furqan. Jadi kalau ada cucu nama Al-Furqan, itu namanya Quran tu. Maksudnya nama Quran. Furqan. Dalam awal ayat Ramadan itu pun Allah ada sebut juga, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu antara Allah turunkan Quran pada bulan ini dan menerangkan yang mana satu petunjuk dan mana satu batil, dan juga Furqan membezakan antara hak dan batil. Dan yang keempat, nama Quran sebagai Az-Zikir. Zikir ni ada makna umum dan makna khusus. Zikir ni makna umumnya adalah ta'at. Zikir ni maknanya ta'at. Itu makna umum. Bukan makna umum, bukan makna makna umum zikir ni ta'at, maknanya tak semestinya lafaz zikir di mulut. Contoh macam kita masuk bilik air. Contoh sahabat Nabi,
lidahnya sentiasa berzikir, kan? Lidah kita sentiasa apa? Tak tahu tak? Selalu melatah, mencarut. Na'udzubillah. Buruk sangat perangai kita kalau mencarut, melatah. Itu kena ubah. Bila kita masuk dalam tandas, sahabat Nabi masuk dalam tandas, diletakkan batu di lidah supaya tak bergerak lidah tu. Bila masuk dekat tandas ni, tak boleh berzikir. Letak batu. Jadi maknanya tak berzikir di dalam tandas, tidak makan harta anak yatim secara batil, tidak menipu, tidak rasuah, kesemuanya ini maknanya zikir, iaitu taat, tidak melakukan maksiat. Itu pun dipanggil taat atau dipanggil zikir. Itu makna umum. Makna khusus ada dua. Pertama, zikir yang dipanggil sebagai zikir yang tasbih itu. Apa saja tasbih lah. Awal surah Isra Allah kata apa? Subhanalladzi, zikir subhanallah. Akhir surah Isra Allah sebut apa? Alhamdulillah wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhilli wa kabbirhu takbira. Di akhir surah Isra Allah datangkan lagi 3 bentuk zikir. Awal subhanallah, yang baki 3 di akhir surah Al-Isra, yang kadang-kadang imam baca setelah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhilli wa kabbirhu takbira. Kan biasa imam baca gitu. Itu kalau tak silap saya amalan Ibnu Mas'ud, ya? Abdullah bin Mas'ud setiap kali lepas solat dibaca. Apa terkandung di ayat akhir surah Al-Isra ini? Alhamdulillah. Tadi subhanallah sudah. Alhamdulillah. Alladzi lam yattakhidh walada, yang tidak berhajat kepada anak. Walam yakul lahu syarik, tidak berhajat kepada partner dalam pemerintahan. Fil mulk, walam yakul lahu wali, dan tidak berhajat kepada ketua. Yang menyebabkan Allah ini lemah. Yang ini maknanya kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan wakabbirhu takbira, agungkanlah Allah dengan seagung-agungnya. Ini maknanya Allahu akbar. Jadi lafaz subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Wastaghfirullah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah kamu, mengucapkan syukur pada Allah Ta'ala dengan pujian pada Allah Ta'ala. Wastaghfir, dan beristighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu. Ini dipanggil sayyidul istighfar, penghulu istighfar. Kesemuanya ini dikatakan sebagai zikir lidah, yang kita sebutlah di lidah kita. Itu makna umum. Makna khusus, maaf. Makna khusus yang kedua adalah Al-Quran Al-Karim. Jadi makna umum tadi zikir maknanya taat. Bila dalam keadaan kita taat pada Allah Ta'ala, maknanya kita zikir, kita zikrullah, ingat pada Allah Ta'ala. Makna khusus tadi dengan lafaz tasbih, zikir di mulut kita. Dan yang kedua, makna zikir ialah makna Al-Quran. Allah kata apa? Hadza zikrum mubarakun anzalnah afa antum lahu munkirun. Dan Al-Quran ini adalah suatu kitab peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan, maka mengapakah kamu tidak mengingkarinya? Yang dipanggil sebagai az-zikir. Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran dan kami melihara Al-Quran Al-Karim. Jadi ada 4 nama, saya ulang balik. Ada banyak lagi sebenarnya. Yang antaranya, yang pertama Al-Kitab, yang kedua Al-Quran, yang ketiga Al-Furqan, yang keempat az-zikir. Tuan-tuan dan muslimin muslimat dirahmati Allah Ta'ala, kita tengok sikit apa dikatakan sebagai Al-Quran, makna Quran. Menurut Syekh Ali As-Sabuni, dia kata Quran ini ta'arif Quran apa dia? Huwa kalamullahil mu'jiz al-munazzalu ala khatamil anbiya'i wal mursalin biwasitatil amin Jibril alaihi salam al-maktubu fil mashaf al-manqulu ilayna bit-tawatur al-muta'abbadu bitilawatihi al-mabdu'u bi suratil Fatihati wal mukhattamu bi suratin Nas. Ini ta'arif Quran.
Oh, kita tahu, kita baca Quran, apa maksud Quran sebenarnya? Ni nak kena tahu juga. Apa dikatakan sebagai Al-Quran? Huwa kalamullahil mu'jiz. Al-Quran merupakan kalam Allah yang menjadi mukjizat. Apa maksud mukjizat ni? Kalau al-ajuz, kalau di Arab, al-ajuz ni maknanya orang lelaki yang dah uzur, dipanggil al-ajuz. Ajaza. Kalau soalan orang Arab, dia akan tanya, kaifa abuka? Macam mana ayah kamu? Abuka ajuzah? Abuka ajuz? Abuka ajuz? Adakah ayah kamu ni ajuz? Ajuz maksudnya dah tua lah maknanya. Kalau perempuan dia panggil ajuzah. Ajuzah tambah marbutah, tu bagi perempuan. Apa maksud ajuz dengan ajuzah ni? Dah tak kuat, lemah. Kalau mu'jiz atas wazan, atas bahasa Arab a'jaza. A'jaza ni bukan lemah, melemahkan. Maknanya Quran ini dia melemahkan yang lain. Dia melemahkan yang lain. Tak silap saya Aqabah bin Abi Mu'in. Utbah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah ketika mana ditawarkan diri nak berjumpa dengan Nabi, untuk tawarkan kepada Nabi harta, wanita, supaya tinggalkan agama. Nabi SAW membaca ayat surah Fussilat 12 ayat, daripada ayat pertama sampai ayat 12. Nabi baca, fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Nabi baca ayat tu, sekiranya kamu beri peringatan kepada mereka tapi mereka buat tak peduli dengan peringatan yang engkau berikan wahai Muhammad, beri peringatan kepada mereka bahawa Allah Ta'ala pernah memberikan azab kepada kaum 'Ad dan Thamud dengan dipanah peti. Utbah bin Rabi'ah ni terus tutup mulut Nabi. Sudah wahai Muhammad, jangan baca, cukup. Takut ya. Dia balik, dia bagi tahu pada orang kafir Quraisy yang lain, biarlah Muhammad itu menyebarkan agamanya, kerana dia adalah orang yang hebat. Kalau dia hebat, keluarga kita juga hebat. Macam kita lah, kalau ada anak tempatan kita ni jadi seseorang yang paling hebat, apa kita nak kata? Oh, dia ni bukan orang lain, orang kampung kita juga, bangga. Macam itulah. Macam tu juga yang disebut oleh Utbah bin Rabi'ah, kalau dia hebat, kita hebat sebab dia ahli keluarga kita. Sebab apa? Sebab di sisi Utbah bin Rabi'ah, apa yang Nabi SAW baca daripada ayat-ayat Allah Ta'ala ni, dia kata ini bukan daripada manusia, tapi daripada daripada Allah Ta'ala, daripada Tuhan yang Maha Agung. Itu bahasanya. Maknanya dipanggil sebagai Al-Mu'jiz. Apa dia Al-Mu'jiz? Dia melemahkan yang lain. Dalam ayat Quran pun Allah datangkan beberapa ayat ancaman terhadap antaranya jin dan manusia. Pada surah Isra Allah ada sebut, Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tuna bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Kata Ta'ala, kalau mereka berhimpun, siapa dia? Jin dan manusia berhimpun dengan kepakaran masing-masing yang ada pada mereka, tak kira pakar bahasa yang hebat macam mana sekalipun, Allah kata apa? La ya'tuna bimithlihi, mereka tidak akan sesekali boleh datangkan Quran seperti ini. Maknanya apa? Quran ini Al-Mu'jiz. Apa dia Al-Mu'jiz? Melemahkan yang lain. Tak ada siapa yang boleh tandingi Quran. Apa lagi tanda Al-Mu'jiz? Na'udzubillah lah kalau ada di kalangan kita ni yang jemu dengan Quran. Paling tidak pun dalam kereta tu dengar Quran, ubah channel radio klasik nasional. Okeylah, tak jemu, rasa macam tak sesuai dengan Quran, sebab nak bersembang-sembang. Betul, saya kalau nak pasang Quran, nak bersembang-sembang, baik tak payah pasang Quran. Quran ni dia kena apa? Wastami'u. Mesti kena istima', dengar betul-betul.
wa ansitu. Dia isma' dengan istama'a beza. Isma' apa? Isma' istami'. Dengar, isma' dengan istami' beza. Isma' ni dengar, nak dengar tak apa, tak dengar tak apa. Tapi kalau istami' dengar dan menghayati Quran. Quran ni dia bukan boleh dengar je. Kalau dah tenang, kalau saya drive kereta bawa anak-anak kan, kalau saya jalan jauh dengan anak-anak, kalau siang tu memang tak pasang Quran lah, pasang nasyid lah apa semua. Tapi bila saya drive balik seseorang malam-malam, dia tidur, pun pasang Quran. Sesuai waktu begitu. Sebab Quran ni dia kena istama'a, mendengar dan menghayati. Na'udzubillah, kok ada di kalangan kita ni jangan adalah na'udzubillah jemu dengan Quran. Jangan. Sebab Quran ni benda yang tak jemu kita dengar. Apa dia sebut dalam syair? Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Quran ni kan, kalau yang lama tu, kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Apa Ustaz Hasan Zahari kan, kalau dalam Quran apa? Datuk Tan Sri Hasan Zahari almarhum tu, sebelum dia buat kelas tajwid kan ada lagu kalam tu kan. Apa maksud kalamun qadim? Kalam Allah yang lama, yang sama seperti pemunya kalam, qadim, huwal awwal wal akhir, Allah yang awal, Allah yang akhir. Kalam Allah pun begitu. Kalam Allah ini bukannya baharu, qadim sifatnya. La yumallu sama'uhu, tak jemu telinga kita dengar Quran ni. Macam imam baca Al-Fatihah kan, datang imam apa sekalipun baca Fatihah, boleh tak kita katakan imam, kalau boleh kalau tak payah baca Fatihah, asyik selalu baca Fatihah, jemu dengar je. Asyik baca surah Ikhlas, cuba ubah surah lain pula. Tapi kalau lagu kita dengar mula-mula, kita okey, dalam lama kita berjemur dengar lagu. Tuan-tuan. Tapi kalau lagu yang ada libat dengan Quran, kita tak jumpa dengar. Macam lagu Piramli contoh kan. Sebab apa? Dia lagu Quran. Kan? Apa yang berkaitan dengan Quran, kita tak jumpa dengar. Lagu Quran begini takkan jumpa dengar. Azan contoh kan. Itu dipanggil sebagai al-mu'jiz. Maksudnya apa? Quran ini melemahkan yang lain. Orang tak jemu dengan Quran, ya. Bahkan orang rasa seronok dengan Quran. Mu'jiz, melemahkan yang lain. Al-munazzalu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Yang mana Quran ini diturunkan ke atas siapa dia? Nabi SAW sebagai khatamil anbiya', penutup bagi segala anbiya' dan rasul. Nabi SAW biwasitatil amin Jibril alaihi salam, dengan perantaraan Jibril alaihi salam. Allah perintahkan Jibril, ya, antar wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini antara musuh ketat bagi orang Bani Israel. Dalam surah Baqarah Allah disebut. Dia kata apa? Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Katakanlah Muhammad, sesiapa yang memusuhi Jibril. Sebab apa mereka musuh Jibril? Mereka marah Jibril. Kenapa hantar wahyu kepada Nabi SAW orang Arab, bukan kepada keturunan kami Bani Israel? Dia orang jadi marah. Suatu hari Sayyidina Umar berjalan di curug-curug kampung di Madinah. Dia beritahu Sayyidina Umar ni rapat dengan Nabi SAW. Dia kata kepada Umar, dia berpanggil, wahai Umar, mari sini. Kau ni antara sahabat Nabi, orang yang baik lah apa semua. Umar tahu dia orang ni nak puji, ni ada sebab. Wahai Umar, siapakah yang paling rapat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam? Umar kata, kami ya. Tahu lagi yang paling rapat. Sayyidina Umar jawab, Jibril alaihi salam. Disebabkan Jibril rapat dengan Nabi lah menyebabkan kami tak nak ikut Islam. Gitu. Sebab apa? Sebab Jibril ni hantar wahyu kepada Nabi. Sepatutnya wahyu itu dihantar kepada keturunan kami Bani Israel. Itu dalam tafsir dia disebut. Memusuh mereka dengan Jibril. Sedangkan Allah sebut dalam Quran dalam surah Baqarah, qul man kana aduwwan li Jibril, barang siapa yang musuhi Jibril, ketahuilah bahawa fa innahu nazzalahu ala qalbik, ketahuilah bahawa yang bawa wahyu yang turun ke atas jiwa Nabi SAW itu siapa dia? Jibril alaihi salam, yang menyebabkan
kita ini terpandu, kita ini ada kitab pegangan kita. Daripada siapa yang antara Allah dengan manusia ni? Siapa? Jibril alaihissalam. Oh, ni maksudnya Allah ungkit balik, kenangkan Jibril tu hebat. Allah sebut lagi, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa inna Allah aduwwul lil kafirin. Mereka kata mereka ni tak musuh dengan, mereka musuh dengan Jibril, malaikat lain mereka tak musuh. Antara malaikat Mikail kami tak musuh sebab dia bagi rezeki. Tapi Allah kata apa? Barang siapa yang memusuhi Allah, man kana aduwwan lillah wa malaikatihi, dan seluruh para malaikat, wa malaikatihi wa rusulih, segala para rasul, wa jibril wa mikal, Allah datangkan juga nama Jibril dan Mikail dalam ayat itu. Memusuhi Jibril bermakna memusuhi Mikail juga. Memusuhi Jibril bermaknanya memusuhi Allah Ta'ala juga, memusuhi Rasul juga. Dia akan memusuhi semua juga. Fa inna Allaha aduwwul lil kafirin. Sebenarnya Allah Ta'ala memusuhi orang yang tidak menerima agama. Baik. Siapa dia Jibril? Ya, ketua bagi para malaikat, dan asbab Jibril lah mukjizat itu sampai bagi kita. Baik, sambung sikit lagi insya-Allah. Al-manqulu ilaina bit-tawatur, maaf, al-maktubu fil mushaf atau al-maktubu fil mushaf. Kita ada mushaf Quran ni. Semuanya ada dalam ni. Cuma tinggal nak baca aja. Cari mushaf yang masyhur. Baru ni kita orang tengok mushaf yang ada cop KDN dekat juzuk 23, ada juzuk 9 pula dalam juzuk 23. Baru dia buka-buka, macam mana juzuk 9 ada kat juzuk 23 pula? Itu ada salah percetakan KDN. Walaupun ada KDN, kena cari betul-betul lah. Al-manqulu ilaina bit-tawatur. Quran ini diturunkan kepada kita secara mutawatir. Mutawatir maknanya riwayatnya sahih. Kita ada penghafaz Al-Quran. Pembukuan Al-Quran boleh baca sejarah pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Diperluaskan lagi sebab perang Yamamah menyebabkan ramai hufaz Quran meninggal dunia. Ditulis Quran, mushaf, buat satu mushaf. Kemudian zaman Sayyidina Uthman diperkembangkan lagi sehingga berkembang hampir 7 mushaf dan disebarkan. Simpanan itu penting sebab apa? Orang hafal Quran ni makin tak ada, makin pupus, maka perlu ada simpanan lembaran begini. Dan kita pun sekarang ni ada penghafaz Al-Quran yang ingat Quran. Rujukan kita sebagai Quran. Ya, kalau tak ada kitab, ada orang sebagai rujukan. Dan alhamdulillah sekarang ni dah berkembang hebat. Naqal dipindah secara bitawatur, maknanya apa yang kita baca ini seperti apa yang dibacakan oleh Nabi SAW. Ada orang kata, ustaz, perlu tak saya ambil sanad ni? Saya tak ada ambil sanad Quran ni. Macam mana ustaz? Adakah kita baca salah? Kalau kita baca, orang dengar salah, kita betul kan? Dan bila kita baca orang dengar tak ada salah, maknanya secara syahadah juga. Maksudnya secara sanad juga tu. Tak ada pada mana kita dapat Quran ni. Guru-guru belajar di Mesir, di Jordan ataupun di Timur Tengah, balik mengajar kita Quran, dia dapat daripada siapa? Guru-guru dia. Tak semestinya syahadah dengan 2-3 helai buku yang dia ada. Tapi yang kita baca Quran ni kalau tepat, orang dengar betul, ya, sudah tentu yang mahir itu ramai. Maka bila disahkan bacaan kita betul lah tu. Maksudnya secara bersanad. Tak semesti sanad ditulis dan sebagainya. Itu dipanggil bitawatur. Al-muta'abbadu bitilawatih, baca Quran ni dapat pahala. Dapat pahala. Al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal mukhattamu bi suratin Nas, dimulakan dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Tuan-tuan muslimin muslimat berkata Allah, begitu secara ringkasnya kuliah subuh pagi ini berkenaan dengan pengenalan Al-Quran. Mudah-mudahan kita tengok makna Quran ini, yang antaranya adalah kita dapat pahala baca Quran. Dan saya sebut pada awal tadi, jadikanlah Quran ini sebagai peneman kita, sebagai penghibur hati kita, ya, dan jadikan dia sebagai bacaan kita harian. Dan dalam Quran itu pun bahan bacaan, sentiasa dibaca. Kalau dalam ayat Quran yang lain tu Allah kata apa? Dia kata kalau dia panggil Al-Quran ni yaqra'ul Quran, disebut yaqra'ul. Kalau dalam Quran ni, banyak dalam Quran ni Allah kata apa? Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Allah datangkan Quran ini dalam bentuk perkataan bahasa Arabnya present tense. Sebab apa present tense? Present tense ni maknanya Quran ini kena sentiasa dibaca. Kalau present tense bahasa Melayu ni
kata kerja yang berlaku sekarang dan akan datang. Bukan makna khatam Quran, simpan Quran gitu, tidak. Quran Allah kata illal ladzina yatlun. Yatlun ni fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni maknanya al-hal wal mustaqbal, maksudnya present tense, sekarang dan akan datang. Maknanya Quran ini mesti sentiasa dibaca. Tapi kalau mau dikatakan sebagai ahli Quran. Tapi kalau solat Allah datangkan dengan past tense. Wa aqamu salat, aqama yuqimu. Aqama ni maksudnya fi'il madhi yang past tense, verb yang dah berlaku. Nak dikatakan sebagai ahli solat macam ni, kita dah solat subuh, kita ahli solat. Bila azan zuhur, Allahu akbar, kita belum ahli solat lagi. Bila dah solat je zuhur, kita dikatakan sebagai ahli solat. Tapi Quran dikatakan sebagai ahli Quran sentiasa baca dan mendampingi Quran. Bukan maknanya Quran dah dibaca, tapi kena sentiasa dibaca. Mudah-mudahan Quran ini menjadi syafaat kita di hari akhirat. Dengan kita intimak dengan Quran, cerita dengan Quran, diselamatkan kita di hari akhirat. Dan juga begitu juga dengan ahli keluarga kita pun sama. Ya, wallahu a'lam. Mohon maaf terhadap bicara terkasar bahasa yang baik pada Allah, yang kurang di saya sendiri. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahil alamin. Barakallahu fikum wa as'adallahu awqatakum ajma'in. Wa billahil hidayati wat taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.